Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita akan ulang kaji imbuhan awalan. Ini ialah pelajaran tahun 3. Perkataan berimbuhan. Apa itu perkataan berimbuhan? Perkataan berimbuhan ialah perkataan yang mempunyai imbuhan awalan ataupun akhiran ataupun apitan. Imbuhan awalan itu ialah perkataan yang mempunyai imbuhan di awal perkataan. Imbuhan akhiran dia mempunyai imbuhan di akhir perkataan. Dan perkataan berimbuhan apitan ialah perkataan yang mempunyai imbuhan di awal dan juga di akhir. Okey, jadi antara perkara yang perlu diperhalusi sebelum menulis kata berimbuhan ini ialah yang pertama, perlu mencari kata dasar. Apa itu kata dasar? Kata dasar ialah perkataan yang boleh berdiri sendiri. Dia boleh menerima imbuhan. Contohnya, perkataan baca. Kalau ditambahkan imbuhan menjadi membaca. Yang kedua, mencari asal-usul perkataan tersebut. Asal-usul tu ialah kata dasar dia lah. Yang ketiga, imbuhan yang hendak dipadankan. Untuk perkataan berimbuhan, kita mesti tahu apa imbuhan yang sesuai untuk dipadankan. Yang keempat, jenis dan kedudukan suku kata. Maksud di sini ialah imbuhan itu merupakan suku kata tambahan. Imbuhan itu sendiri membawa maksud penambahan. Jadi, penambahan kepada perkataan tersebut. Okey, imbuhan awalan terdiri daripada ber, bara, ber, ter, tara, ter, pen, panun, pen, pa, pe. Ini pe ya. Mim, mim ni me. Mim nun, men. Mim mim, mam. Sin, sin membawa maksud se. Kaf, ke. Dal membawa maksud di, bukan de ya. Di. Mim nga, meng. Pa nga, peng. Okey, ini ialah contoh imbuhan awalan. Okey, seterusnya kita tengok imbuhan awalan berada di awal perkataan. Ini contoh tadilah. Tadi kita tengok imbuhan awalannya. Yang ni kita tengok kata dasar dan juga kata berimbuhannya. Perkataan berimbuhannya. Okey. Contoh imbuhan pen. Kata dasarnya ialah curi. Kata imbuhannya ialah pencuri. Tengok pen ini berada di awal. Di awal perkataan. Sebab itu dinamakan imbuhan awalan. Ber. Kata dasar henti. Kata berimbuhan dia berhenti. Ter. Ter ini ialah tak sengaja. Kata dasar lihat. Terlihat. Mem. Kata dasarnya ialah bakar. Kata imbuhannya ialah membakar. Ini ialah kata kerja lah. Men. Kata dasarnya cari. Kata imbuhannya mencari. Okey. Semuanya mempunyai makna yang tersendiri. Okey. Kalau ter ni tadi yang tak sengaja. Kalau pen ni membawa maksud kepada lebih membawa maksud kepada orang. Pencuri, pensyarah. Okey. Mem ni membawa maksud kepada kata kerja lah. Sama juga men. Okey.
Seterusnya, kedudukan hamzah di atas alif. Apabila bertemu dengan imbuhan awalan sekedi. Bila waktunya? Bila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Imbuhan sekedi bertemu dengan kata dasar bermula dengan alif, maka huruf hamzah akan berada di atas huruf alif tersebut. Kita lihat contoh. Contoh imbuhan se. Kata dasar ekor. Kata imbuhannya seekor. Hamzah perlu diletakkan di atas alif. Sebab apa kita perlu letak hamzah ini ya? Sebabnya kalau kita tak letak hamzah, dia jadi saikor. Dia tak jadi seekor, dia jadi saikor. Jadi untuk membezakan bunyi. Se tambah kata dasar utas. Seutas. Se tambah kata dasar. Ni kata dasar kata yang belum terima imbuhan. Iras. Seiras. Okey, ni imbuhan ke. Ke tambah dengan kata dasar atas. Ke atas. Hamzah mesti letak dekat atas alif. Ke tambah dengan arah. Ke arah. Ke tambah dengan utara. Ke utara. Hamzah mesti diletakkan atas alif. Sebab kata dasar bermula dengan alif. Bukan A, kata dasar bermula dengan alif. Tak semestinya huruf A. Boleh jadi huruf I. Sebab huruf I apabila dia berada di awal perkataan, dia mesti ada penemannya, iaitu alif. Contoh ekor ni. Ekor. I kan huruf ya. Okey, kalau dia duduk di awal perkataan, dia perlu diteman dengan alif. Alif ya e. Okey. Imbuhan di. Di ditambah dengan atas. Di atas. Di tambah dengan ambil. Diambil. Di ni, dal ni membawa maksud di, bukan de ya. Kalau sin tadi dengan kaf tadi, se dengan ke. Kalau dal ni, dia special. Di. Di tambah dengan ikut. Diikut. Okey. Seterusnya, kedudukan hamzah di bawah alif. Ni hamzah di bawah alif Ni dia tak tukar ni. Ni Ustazah tukarkan. Hamzah di bawah alif. Okey. Kalau kita tahu hamzah di bawah alif, mestilah Islam, email dengan Okey. Apa kaitannya ni dengan imbuhan sekedi? Kalau imbuhan sekedi bertemu dengan kata dasar Islam, email dan maka huruf hamzah akan kekal berada di bawah alif. Ya, itu keislaman. Imbuhan awalan ke ni bertemu dengan Islam, hamzah tetap dekat bawah alif. Se-Islam, hamzah tetap bawah alif disebabkan Islam, email, tiga perkataan ini bila bertemu dengan sekedi di awal, tetap hamzah dekat bawah alif. Diislamkan. Okey. Okey. Seterusnya, imbuhan meng dan peng yang bertemu dengan kata dasar di awal alif, alif waw, alif ya. Ni alif a, alif waw u atau o, alif ya i atau e. Maka huruf alif perlu digugurkan. Okey, contohnya adalah seperti berikut. Meng tambah dengan
orak. Mengorak. Ini alif. Tadi pada kata dasar ada alif. Apabila ditambah imbuhan meng di awal, alif digugurkan. Okay, contoh lain. Meng tambah dengan ekor. Alif ya e ya. Alif ya e. Okey. Apabila bertemu dengan imbuhan awalan meng, kita gugurkan alif. Mengekor. Seterusnya peng. Ditambah dengan imbuhan ubah. Yang ni u. Tadi. U. Ubah. Dia jadi pengubah. Alif digugurkan. Okey, seterusnya. Peng. Ditambah dengan kata dasar ikut. Ni I. Ikut. Huruf alif digugurkan. Pengikut. Okey, seterusnya. Imbuhan pen dengan kata dasar awal huruf sin. Ini kalau pen, kata dasar dia bermula dengan huruf sin, iaitu contoh kata dasar sampai. Okey. Apa jadi ni? Pen ditambah dengan kata dasar sampai, dia tukar jadi huruf nya. Sin ni dah bertukar kepada huruf nya. Penyampai. Okey, contoh lain. Pen tambah dengan sembah. Dia jadi penyembah. Tukar. Sin tu tukar kepada nya. Apabila imbuhan pen, ya. Pen. Okey, imbuhan pen ditambah dengan kata dasar suluh. Dia jadi penyuluh. Seterusnya, imbuhan pen ditambah dengan seru. Kata dasar seru. Dia jadi penyeru. Seterusnya kita bincangkan latihan ini. Keluarkan kata dasar bagi perkataan di bawah. Kata dasar tadi Ustazah dah kata perkataan asal yang menerima imbuhan. Maksudnya kalau dikata keluarkan kata dasar, maksudnya ini daripada perkataan berimbuhan ni kita buang imbuhan dia. Okey? Nombor 1. Mengolah. Imbuhan. Ada imbuhan meng. Jadi jawapan dia mesti waw lam ha. Tapi waw tak boleh duduk depan sorang-sorang. Dia kena ada huruf alif. Dia jadi olah. Yang kedua, penyapu. Ada imbuhan pe. Okey, bila Ustazah kata ada imbuhan pe, huruf nya ni tukarkan semula kepada kata dasar dia, iaitu huruf sin. Ingat, kalau imbuhan pe ada nya di depan ni, dia jadi sin semula. Dia akan jadi sapu. Yang ketiga, penyusun. Sama juga kita nampak ni. Ada imbuhan pe dan sebelah dia ada huruf nya. Tukarkan kepada sin. Dia mesti jadi susun. Yang keempat, penonton. Ini lain pula. Okey, dia jumpa imbuhan pe. Depan dia huruf nun. Ini awak kena tukar kepada huruf ta. Dia akan jadi tonton. Kita tak sebut nonton. Kita sebut tonton. Yang kelima, seekor. Kita buang imbuhan se dia. Bila ada imbuhan se, mesti ada hamzah dekat atas kan? Buang sekali hamzah ni. Dia akan jadi ekor. Alif mesti ada dekat depan. Sebab ia tak boleh duduk sorang-sorang kat depan. Okey, yang keenam, pengukur. Ada imbuhan peng. Jadi buang peng ni, dia akan jadi waw kaf waw ra. Tetapi ada waw kat depan, dia mesti kena tambah alif. Ukur. Yang ketujuh, pengedar. Ada imbuhan peng. Kalau ada kat depan peng, maksudnya
mesti ada alif kat sini. Edar sebab ada ya. Alif ya dal ra. Edar. Okey, soalan seterusnya dia minta lorekkan imbuhan awalan. Lorekkan imbuhan awalan. Mesti awalan tu dekat depan. Okey, awak tengok yang pertama. Singkatan diikat. Yang mana satu tu? Diikat. Ada imbuhan di. Yang kedua, membaca arahan. Yang mana satu ada imbuhan awalan. Mesti tengok dekat depan ada imbuhan atau tidak. Jadi jawapannya membaca. Yang ketiga, pilihan menarik. Imbuhan yang ada di depan ialah menarik. Menari. Okey, minta maaf ya. Menari. Okey, yang keempat, mendapat masakan. Yang mana satu ni? Yang ada imbuhan awalan. Mendapat. Yang kelima, bantuan pengiring. Yang mana satu ada imbuhan di awal. Pengiring.